Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk PDPR pagi ni tengah hari ya. Okey, untuk tengah hari ni kita terus dengan tajuk baru iaitu Seni Arca, tajuk 4, muka surat 81. Okey, sebelum saya buat penerangan ni, korang kena sediakan buku teks dulu lah. Okey, sebab saya malah tunjuk buku teks kat sini, buku teks digital. So korang boleh rujuk buku teks masing-masing lah. Korang boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, dah sedia kan? Alright, untuk tajuk 4 ni, Seni Arca. Seni Arca ni kita bermulanya pada zaman Renaissance. Renaissance ni sangat famous lah untuk seni halus. Seni halus, seni catat, seni cetakan, seni lukisan dan arca. Alright. Okey, kebanyakan zaman ni dia hasilkan arca ni bertemakan tokoh manusia. Maksudnya setiap abad dia ada abad ke-14 sampai ke abad ke-20. So setiap abad tu dia ada tokoh-tokoh sendiri. Tokoh-tokoh itulah yang dihasilkan, yang jadikan sebagai arca. So dia ukir setiap tokoh yang ada. Itu. Alright. Namun seiring dengan peningkatan tamadun, pemikiran teknologi, arca-arca barat yang dihasilkan turut berkembang kepada bentuk yang dinamik. Dinamik ni bermaksud kepelbagaian aliran dan gaya. Maksudnya pelbagaian aliran dan gaya setiap sejarawan seni tu. Okey. Itu pengenalan dia. Okey, so seterusnya kita pergi ke muka surat 82. Okey, 82. Kita pergi ke abad ke-14 ni. Okey, kita pergi abad ke-14 ni. Alright, mana abad 14 Alright. Okey, kita pergi ke abad 14. Sorry lambat sikit. Alright. Okey, untuk ni arca ni, okey, apa yang korang faham arca ni? Kalau dalam bahasa Latin dia dipanggil sculpture. Bermaksud dia akan ada benda ni. Maksudnya ukiran dia ada 4 benda, iaitu mengukir, melarik, mencukir dan menggores. Okey, 4 benda tu korang kena ingat lah. Okey, untuk arca ni mestilah berbentuk 3D, 3 dimensi yang boleh dipandang setiap sudut. Maksudnya 360 darjah. So korang boleh tengok sekeliling. Itu dimaksudkan dengan arca 3D. Kalau 2D pula maksudnya permukaannya satah. Alright. Okey, untuk aliran pertama. Untuk aliran pertama ni abad ke-14. Okey, abad ke-14 ni era ni dikenali sebagai perkembangan seni barat iaitu Renaissance, dihasilkan arca gaya realistik. Okey, konsep yang dihasilkan ialah berkenaan dengan keagamaan dan figura manusia. Okey, maksudnya abad ke-14 ni dia berkonsepkan tentang keagamaan dan figura manusia. Okey, pengarca ni dihasilkan karya lebih kepada dramatik, yang bertujuan pendidikan dan pedoman. Okey, itu tujuan dia. Tujuan dia hasilkan karya tu. Okey, subjek utama dalam karya ini adalah manusia dianggap sebagai subjek yang sempurna. Sempurna kenapa? Sebab manusia sempurna ni maksudnya manusia yang berpendidikan masa tu. Okey, selain itu juga figura manusia ni dihasilkan dia berbentuk dia bersaiz yang besar. Bersaiz besar, arca berbentuk potret dan menekankan gaya realistik. Okey, itu ciri-ciri dia. Ciri-ciri untuk arca pada abad ini adalah bersaiz besar, berbentuk potret dan menekankan realistik. Maksudnya dia hasilkan ukiran pada
objek manusia itu berbentuk realistik, sebiji. Okey, apa yang ada dekat dengan muka tokoh tu, apa yang tu dia akan buat. Maksudnya misal, janggut, liang Roma, itu maksudnya dimaksudkan dengan realistik. Okey. Di sini ni dia beritahu. Arca potret diukir dengan teliti sehingga menyerupai wajah dan mampu menggambarkan emosi model potret mana. Maksudnya situlah. Itu saya beritahu tadi. Okey, maksudnya dia hasilkan arca ni sebiji. Bentuk manusia. Dia ukir macam mana mata dia, dengan kening dia, rambut dia. So itu adalah orang kata pengkarya dulu. Pengkarya arca yang hebat lah time tu. Sebab dia fikir manusia ni yang orang kata yang sempurna. Tu dia buat mengikut objek yang sebenar. Bukan macam kita. Kalau kita ukir dah macam dah tak nampak macam rupa manusia sebenar. Okay, so dia ni memang sebiji. So satu karya tu dihasilkan begitu lama untuk siapkan. Okey, dia ada sini dia menekankan dua pada pengarca utama, iaitu yang famous lah, iaitu Andre Pisano dan Andre Beauneville. Okey, awak boleh tengok lah dalam buku teks tu. Saya pun tak erti nak baca nama-nama ni. So korang boleh tengok nama dia. Okey, macam mana dia buat? Ada. Okey, so korang boleh tengok lah. Dia ada contoh arca, dia ada dua. Andre Pisano dengan Andre Beauneville tu. Okey, dia ada dua. Okey, dia akan bagi tahu lah bila dia lahir, objek apa, macam mana dia buat, bahan dia digunakan. Yang penting sekarang ni korang kena tahu bahan yang digunakan. Okey, mula-mula sekali korang kena tahu nama pengarca tu, tajuk pengarca tu dan bahan. Okey, itu penting sebab nanti kalau dalam periksa nanti dia akan bagi tahu, dia akan tanya karya ni siapa yang buat, karya ni apa bahan dia. So korang kena tahu yang tu, kena ingat yang tu lah. Alright, next kita pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey, abad ke-15 lah. Okey, abad ke-15 ni, okey, jenis arca yang terkenal pada abad ini adalah arca timbulan dan arca berdiri bebas. Okey, korang faham tak korang arca timbulan ni? Arca timbulan ni dia beza dengan arca 3D tadi. Arca timbulan ni dia hanya boleh melihat kat depan saja. Kita boleh tengok depan saja. Kita tak boleh tengok di belakang dia. So selalunya dia akan buat pada dinding-dinding lah. Dinding-dinding gua ataupun dinding-dinding setiap tempat ibadat depa. Itu. Okey, nama arca figura berukuran besar dan potret masih menjadi pilihan. Okey, maksudnya abad ke-15 ni masih kekalkan lagi dia punya tema tadi. Tema apa? Maksudnya tema berkenaan dengan agama, keagamaan dan berkenaan dengan figura manusia. Okey, so abad ke-15 ni masih lagi menggunakan tema yang sama. So kita forward saja. So korang boleh jelas kat situ. Okey. Arca figura timbulan berbentuk keagamaan dihasil dengan gereja. Nampak? Saya bagi tahu tadi kan, dia berkenaan dengan keagamaan. Maksudnya arca ni dia buat di setiap gereja ataupun tempat ibadat dia. Okey. Ketepatan wajah dan tubuh figura sangat bertitik beratkan sehingga mampu menunjukkan fizik. Okey. Arca ni dia buat logik. Yang tadi abad ke-14 dia hanya buat separuh. So untuk abad ke-15 ni dia akan buat full daripada atas hingga ke kaki. Macam tu. So bentuk manusia, tangan, bentuk manusia, fizikal manusia tu membentuk logik.
Okey. Sorry, kamera jatuh. Alright, dia bentuk logik. Okey, macam mana padanan tangan dengan kaki, badan dengan muka, mata, telinga semua tu, dia lebih kepada kata logik lah. Okey, kalau korang tengok ada gambar yang kat tepi tu, dalam buku teks korang tu ada gambar kat tepi tu, itu dia buat. Memang ketinggian dia mengikut kata saiz yang sebenar, tangan dia, kaki dia, so dia logik lah. Okey, bahan yang digunakan saya cat ialah gangsa, batu mama, terakota dan kayu. Okey, itu bahan-bahan dia. Selalunya kalau arca ni, kita tahu arca ni dia gunakan bahan-bahan yang keras, bahan-bahan yang tahan. So sebab itulah arca-arca yang zaman dulu, yang puluhan ribu dulu, yang ribu-ribu tahun dulu dia buat sampai sekarang tahan. Sebab bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang kata bahan yang berkualiti, bahan yang keras, bahan yang tahan. Tak macam kita sekarang ni kan. Okey, sekarang ni rumah kita buat dengan bahan-bahan yang kadang-kadang kita buat 1 tahun rumah tu dah retak. Macam tu. Maksudnya perbezaan bahan yang digunakan zaman dulu. Okey, kita ada 1, 2, 3 dan 4, 5 pengacar tersohor tahun ni untuk abad ke-15 ni. So korang kena tengok lah. Okey, untuk contoh satu saya bagi satu, Nanni di Banco. Okey, dilahirkan pada tahun 1383 di Florence, Itali. Okey, dia ni buat pengacar figura gaya realistik yang bertemakan keagamaan. Okey, terkenal kerana dalam era peliharaan guna gotik dengan seni realism. Okey. Contoh acar beliau ialah tu nama dia. Coronet Martyris. Tu nama dia punya nama acar dia. Nama dia punya karya dia. Okey, dia ni meninggal pada tahun 1421 di Florence, Itali juga. Okey. Seterusnya Donatello. Okey, untuk Donatello tu dia ada figura askar berkuda. Okey, korang boleh tengok lah. So korang kena tahu bahan dia apa, nama karya tersebut, nama pengacar dan bahan. Yang penting itu bahan. Alright. Okey, seterusnya kita pergi ke abad ke-17. Okey, mungkin kita setakat abad 17 dulu. Nanti kita next tajuk kita akan masuk pada abad yang seterusnya lah, abad ke-18, 19, 20. So kita ambil 3 abad dulu. Okey, untuk seni arca pada abad ke-17 ni bermulanya kemunculan aliran Baroque. Maksudnya abad ke-14, 15 tadi. Abad ke-15 ke-15 tadi dia berasaskan aliran Renaissance. So bermulanya abad ke-17 bertukarlah. Dia dah bertukar aliran kepada Baroque. Baroque ni kita tahu Baroque bermula di mana? Di Eropah lah. Okey, aliran ini mempamerkan arca bersifat keagamaan dan naturalistik. Okey, korang kena fikir macam ni je. Zaman dulu dia tekankan satu benda je. Dia berkenaan dengan keagamaan sahaja. Okey. Memang zaman dulu dia menitik beratkan tentang keagamaan dan politik sahaja. So kalau dalam periksa dia akan tanya, okey, apa sifatnya? Apa ciri arca pada abad-abad sekian? Korang senang jawab. Dia berkenaan dengan aliran agama. Okey, keagamaan. Sebab memang famous lah. Kan zaman-zaman tahun-tahun abad ke-14 sampai ke-20 ni dia bercakap pasal agama saja. Memang zaman dulu dia famous dengan benda-benda macam ni. Okay, kalau korang tengok sejarah-sejarah dalam buku-buku sejarah pun
Orang-orang putih, orang-orang Portugis ni memang dia menitik beratkan tentang keagamaan. Okey, depa ni jenis yang kata lebih kepada dia buat arca ni untuk orang kata salah satu cara untuk menyebarkan agama. Macam tu. Itu lebih senang lah. Okey, aliran yang pamerkan arca-arca bersifat keagamaan atau naturalistik. Naturalistik korang faham lah apa maksud naturalistik? Kan? Benda yang natural, benda yang logistik, benda yang alam sekitar. Okey. Pengacak dia ni menghasilkan semula reproductions secara peniruan tanpa sebarang penambahan dan pengurangan pada objek asal. Okey, sama sahaja. Tak ada beza pun daripada abad ke-14, 15, 16, 17 ni. Dia tak ada beza pun. Tak ada beza dari segi dia punya ciri arca tu. Setiap arca yang dihasilkan memang dia menitik beratkan pada ketelitian, peniruan, neutral, realistik. Itu yang dia buat. Okey. Berdasarkan konsep secara benar. Konsep dia absolute unity. Arca aliran baru ini menekankan unsur kontras. Kontras korang tahulah, kontras ni menerusi kesan pencahayaan terang dan gelap pada arca mereka. Arca yang dia buat ni dia ada dua benda, iaitu dia tekankan kepada unsur kontra. Maksudnya kontra ni sini adalah sudut pandangan. So kita tengok arca tu, kita jadi tertarik. Kita tahu apa yang dia nak ceritakan. Kat mana yang dia nak tekankan? Kat reaksi muka dia punya arca tu. Maksudnya orang kata reaksi muka dia. Macam mana muka tu? Muka yang jenis marah, menangis, sedih. Itu yang dia tekankan. Dan kesan pencahayaan ni maksudnya muka ni dia selalunya dia akan orang kata dia lebih kepada mendongak. Bukan lebih kepada mendongak mendongak. Itu yang dikatakan aliran cahaya. Maksudnya bila muka kita mendongak, cahaya akan tumpu kepada muka tersebut. Itu yang dia nak tekankan lah. Kita ada sini, kita ada 1, 2, 3 pengacar yang kata yang famous lah. Giant, satu saya ambil kat sini, Giant Lorenzo Bernini. Ini memang famous lah. Dia menggunakan bahan batu marmar. Batu marmar memang tahan. Batu marmar tahan. Kalau nak tahu batu marmar ni macam mana, korang tengok patung-patung Buddha yang ada dekat China tu. Dia macam berkilat. Satu lagi batu marmar yang kita tengok di orang kata yang kita pakai mozaik ni, dia kilat kan, bersinar. So yang tu tahan lah. Dilahirkan pada tahun 1598 di Naples, Itali. Terkenal dengan arca gaya Baroque dan menggemari tema keagamaan. Alright. Contoh arca beliau ialah David, iaitu 1623 Propus Gregory 1621. Korang boleh baca kat situ. Dia ni tokoh ni meninggal pada tahun 1680 di Roma, Itali. Bahan yang digunakan. Tajuk untuk arca ni ialah Giant Lorenzo Bernini. Pada tahun 1623 dia menggunakan batu marmar. Itu salah satu contoh untuk pada abad ke-17. Korang boleh tengok yang lainnya. Nanti kalau boleh nota korang ambil ringkas saja. Contoh satu nota saya bagi. Abad ke-17 macam yang dalam kelas saya bagi tahu. Apa dia? Tema dia apa? Keagamaan. Tema keagamaan realistik.
Okey, dia punya konsep dia, apa dia? Konsep dia, contoh konsep yang digunakan adalah unsur kontras dan kesan penyayaan. Okey, jelas sekali di bawah. Okey, apa dia, tokoh dia, pengacar dia. Okey, apa dia, nama seorang, dua, tiga. Ambil tiga nama yang penting tu. Lepas tu bawah sekali karya. Karya, nama karya, bahan yang digunakan, tahun bila. Macam tu. Itu contoh untuk nota lah. Okey, kalau korang tak jelas untuk tajuk ni, nanti dalam PDP nanti mungkin bersemuka, nanti kita akan terangkan balik lah. Kalau korang jelas, so kita terus skip tajuk ni, kita tu ke next tajuk lah. Okey, sekian saja untuk hari ni. Assalamualaikum.